Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kekuatan kepada saya untuk terus menghasilkan video berkait dengan penyakit misteri. Dan pada kali ini saya akan hasilkan video berkenaan dengan gangguan makhluk halus di rumah. Sepanjang saya menjalankan rawatan, ramai pesakit yang datang untuk mendapat rawatan berkaitan dengan gangguan di rumah mereka ataupun di kediaman mereka. Dan secara umumnya ramai dari kalangan mereka yang datang untuk mengikhtiar rumah masing-masing dalam keadaan yang telah pun lama menghadapi masalah gangguan ini. Ini kerana mereka memberitahu bahawa mereka tidak sedar ataupun mereka tidak ada pengetahuan bahawa itu adalah sebahagian daripada gangguan kesan daripada adanya makhluk halus dalam rumah. Dan mereka bertanya juga kepada saya, ada tak tips-tips ataupun panduan-panduan yang boleh digunakan untuk kita membuat penilaian sama ada adanya gangguan ataupun tidak di rumah kita. Jadi bagi menjawab soalan tersebut, saya rasa adalah lebih mudah dan lebih baik jika saya sediakan satu video yang menerangkan tanda-tanda ataupun keadaan-keadaan yang mana kita boleh membuat satu rumusan bahawa adanya gangguan di rumah. Antara tanda-tanda yang kita boleh gunakan sebagai panduan ialah yang pertama, ada dalam kalangan ahli keluarga di rumah yang nampak ada kelibat dalam rumah mereka. Sama ada kelibat itu warna putih ataupun warna hitam, dan ada kalanya warna kelabu. Kelibat ini ada kalanya macam berbentuk tubuh manusia, dan ada juga kelihatan seperti benda yang berbulu seperti beruk warna hitam. Biasa kelibat ini berlaku ialah di ruangan menonton TV, di mana biasanya kalau kita menonton TV, semasa kita fokus menonton TV, kita rasa macam ada sesuatu yang melintas. Ataupun keadaan yang lain ialah bila kita berada di sinki ataupun bila kita basuh pinggan ataupun kita masak di dapur dan kita membelakangi ruang utama. Dan semasa kita membasuh ataupun memasak tadi, tiba-tiba rasa macam macam ada orang masuk ataupun macam ada orang datang ke dapur. Walhal tidak ada siapa pun yang datang pada masa tersebut. Yang kedua, ada kalanya kita dengar bunyi dentuman yang kuat di atas atap, seperti satu benda besar yang jatuh. Ataupun kita boleh katakan seperti satu binatang terjun di atas atap. Tetapi bila kita pergi lihat semula, tidak ada kesan daripada perkara tersebut. Maknanya bunyi sahaja, tidak ada benda yang berlaku. Yang ketiga, ada kalanya kita dengar bunyi macam binatang berlari-lari ataupun binatang bergerak-gerak dalam siling. Ada kalanya kita dengar pergerakan tersebut melibatkan bunyi seperti cakaran dan seperti ekor binatang tersebut bergengsil dengan siling rumah tersebut. Dan keadaan ini bila kita dengar secara berterusan, makin lama makin senyap dan hilang begitu saja. Dan bila esoknya ataupun bila kita naik tengok dalam siling, tidak ada kesan apa-apa pun dalam siling. Yang keempat, ada kala kita dengar bunyi tapak kaki orang berjalan dalam rumah ataupun di tepi rumah, di beranda rumah ataupun di berhampiran dengan tingkap rumah. Ada pernah berlaku di rumah kayu yang mana tuan rumah beritahu semasa bunyi tersebut mereka rasa lantai rumah tu macam bergetar sedikit, seolah-olah satu benda yang berat sedang berjalan secara menapak demi menapak. Sedangkan pada masa tersebut semua orang telah pun tidur. Yang kelima, ada juga kita dapat maklumat orang dengar macam orang berkawat di kawasan laman rumah. Orang berkawat ni biasanya berlaku pada waktu tengah malam. Yang mana biasanya pemilik dah mula nak tidur ataupun dah mula terlena. Dan dalam pada masa tersebut mereka terdengar bunyi macam orang kawat. Dan bila mereka buka tingkap, intai, tidak ada sebarang aktiviti pun yang berlaku di ruang di laman rumah tersebut. Yang keenam, ada kita dengar bunyi macam guli jatuh di atas lantai dan bergolek-golek. Dan apabila kita pergi tengok, tidak ada. Ada juga bagi kes yang mana rumah apartmen ataupun rumah yang bertingkat, dia dengar bunyi itu seolah-olah di tingkat atas dia. Dan apabila dia telefon menanyakan pada tuan rumah di tingkat atas,
Tuan rumah di tingkat atas pula memberitahu bahawa dia bukan dengar dalam rumah dia, tetapi dia dengar di atas rumah dia lagi. Walhal tidak ada satu pun guli jatuh ataupun bergolek dalam rumah. Yang ketujuh, ada juga tuan rumah dengar bunyi kerusi, meja dan perabot yang lain seolah-olah ditarik di atas lantai. Dan apabila pergi tengok, tidak ada kesan ataupun tidak ada perubahan kedudukan perabot-perabot tersebut. Yang ke-8, kunci rumah ataupun kunci kereta, handphone, beg duit, yang telah diletakkan di satu tempat yang khas, tiba-tiba tidak ada. Puas kita cari. Selang sehari ataupun 2 hari kemudian, ada balik di tempat yang kita simpan. Yang ke-9, ada kalanya kita dapati tuan rumah merasakan seperti seolah-olah ada mata yang memandang mereka semasa mereka duduk di ruang tamu ataupun semasa mereka mula baring untuk tidur. Sedangkan bila mereka lihat semula, tidak ada pun mata-mata tersebut. Yang ke-10, ada kalanya tuan rumah mendengar seperti namanya dipanggil, sama ada secara terang ataupun kadang-kadang macam bersuara berbisik sahaja. Sedangkan pada masa tersebut, apabila dicari, tidak ada pun orang lain yang berada di situ. Yang ke-11, anak kecil kadang-kadang dia menangis dengan sesungguh hatinya, dan pada masa dia menangis, dia mendongak melihat pada siling ataupun dia melihat pada pintu bilik tertentu atau melihat pada kawasan-kawasan tertentu. Dan cara dia menangis itu seolah-olah dia sedang melihat satu benda yang menakutkan. Dan apabila kita berpaling, lihat apa benda yang dilihat, tidak ada apa-apa pun di situ. Biasanya dalam kes ini, kalau kita bawa keluar bayi tersebut daripada rumah, mereka akan berhenti menangis. Yang ke-12, ada juga kita jumpa anak kecil melihat kepada suatu kawasan tertentu dalam rumah, seperti berhampiran tangga ataupun sudut bilik. Ya. Semasa mereka melihat, mereka kata, uncle ataupun auntie. Jadi apabila dilihat semula oleh kita, kita tak nampak apa-apa pun. Yang ke-13, ada kita jumpa juga anak kecil yang bermain basikal ataupun bermain mainan di ruang keluarga atau ruang tamu secara seorang diri, dan cara dia bermain seolah-olah dia bermain dengan kawan-kawan yang lain. Jika mereka main basikal roda 3 umpamanya, mereka seolah-olah menjemput kawan tersebut untuk menunggang bersama dengan mereka. Yang ke-14, ada juga kita jumpa anak kecil ini selalu mengigau, dan apabila mereka terjaga, mereka mengalami perasaan yang amat takut yang bersangatan. Dan apabila kita tanya pada mereka apa yang mereka lihat, mereka tidak lihat apa-apa. Yang ke-15, ada juga anak kecil yang apabila bangkit daripada tidur ataupun apabila mereka keluar daripada bilik dan sebagainya, tiba-tiba berjalan dengan terhincut-hincut. Sedangkan mereka tidak jatuh ataupun tidak terkena apa-apa. Dan apabila kaki anak-anak tersebut diurut dan digosok, ianya boleh berjalan seperti biasa. Yang ke-16, ibu bapa terlalu garang dengan anak-anak. Walhal kesalahan yang kecil sahaja seperti air tertumpah di atas lantai ataupun pinggan jatuh daripada meja. Tetapi cara ibu bapa marah itu seolah-olah anaknya membuat satu kesalahan yang besar. Yang ke-17, ada juga kita jumpa suasana dalam rumah sentiasa tegang. Hubungan antara adik-beradik sentiasa panas, bercakap kasar antara satu sama lain, dan ada kalanya menimbulkan suasana sehingga bergaduh. Walhal perkara yang dibincangkan atau perkara yang menjadi punca masalah tu adalah benda yang kecil sahaja, yang mana ianya tak perlu dibesar-besarkan pun. Ibu bapa memberitahu ada anak-anak mereka yang cuba mencari alatan yang bahaya untuk digunakan semasa pergaduhan tersebut. Yang ke-18, ada juga keadaan di mana berlaku semasa hendak tidur ataupun telah terlena, tiba-tiba rasa seperti tangan dipegang, kaki ditarik, badan dicuit, rambut diusap. Tetapi apabila bangun, tengok kembali, tidak ada siapa-siapa pun di situ. Yang ke-19, ada yang kita jumpai, ada dalam kalangan ahli keluarga ini, dia mudah untuk tidak sedar diri apabila berada dalam rumah ini. Walhal orang lain tidak ada sebarang masalah untuk berada dalam rumah ini. Dan biasanya kes-kes sebegini, orang yang mudah tidak sedar diri ini, biasanya mereka pernah mengalami masalah gangguan sebelum ini, sama ada terkena sihir ataupun seumpamanya. Jadi kesan yang mereka bawa sebelum ini tu menyebabkan mereka mudah terkena gangguan dalam rumah yang telah pun ada penunggu ini. Yang ke-20, rumah ataupun sebahagian daripada kawasan rumah seperti dalam bilik dan seumpamanya, ada kalanya baunya
tak menyenangkan seperti hancing, dan ada juga yang bau seperti bau busuk seperti najis, dan ada juga yang seperti bau hamis seperti kambing. Yang ke-21, nasi yang disimpan secara bermalaman, sama ada di atas dapur ataupun di bawah saji, kerap kali menjadi basi pada esok harinya. Dan untuk mengelakkan daripada tertinggal video-video yang akan datang, tuan-puan bolehlah menekan butang subscribe dan butang loceng supaya apabila ada video baru yang di-upload, tuan-puan akan menerima pemakluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.